Assalamualaikum, salam sejahtera. Cikgu Nan kembali lagi. Pada kali ini, kita akan tengok fungsi kuadratik bahagian yang kedua. Kita akan bincangkan berkenaan dengan lakaran graf fungsi kuadratik dan penyelesaian ketaksamaan kuadratik. Baiklah anak-anak, sekarang kita tengok bagaimana untuk membuat lakaran graf fungsi kuadratik ya. Sebelum kita tengok pada lakaran, perhatikan kepada graf kuadratik ini. Perhatikan bahawa ada beberapa perkara yang kita boleh lihat pada graf ini. Yang pertama sekali, cuba perhatikan dari segi bentuk. Bentuk graf kuadratik ini ya, sama ada bentuk U ataupun bentuk N ya. So ini yang kita boleh lihat kat situ dari segi bentuk. Kemudian yang kedua, perhatikan bahawa bentuk dia adalah berimbang, maknanya dia bersimetri ya. Belah kiri dengan belah kanan adalah berimbang cermin ya, dia adalah simetri. Kemudian yang ketiga, cuba perhatikan bahawa terdapat persilangan di antara graf ini dengan paksi fx. So ini nilai fx ketika graf ini memotong paksi fx, ini kita panggil sebagai pintasan fx ataupun pintasan y. Kemudian perhatikan juga bahawa ada titik pemotongan di antara graf ini dengan paksi x. So tempat potongan ini kita panggil sebagai pintasan X. Selain daripada itu, perhatikan satu lagi di sini ya, ini adalah merupakan nilai paling minimum bagi fx. So ini kita panggil sebagai nilai minimum, sementara titik ini ya kita panggil sebagai titik minimum. Sekiranya bentuk graf dia adalah bentuk N seperti ini, perhatikan dia mempunyai titik yang paling atas, itu kita panggil sebagai titik maksimum. Dan perhatikan pada titik ini dia memberikan nilai fx yang paling tinggi, so itu kita panggil sebagai nilai maksimum. Sekiranya bentuk graf dia U, dia akan mempunyai nilai fx yang paling minimum. Satu perkara yang kita boleh perhatikan juga di sini ialah nilai minimum ataupun maksimum adalah apabila nilai x berada di tengah-tengah di antara dua titik yang memotong paksi x. Oleh yang demikian, apabila kita nak membuat lakaran graf bagi fungsi kuadratik ini, perkara-perkara asas seperti bentuk, pintasan y, pintasan x dan titik maksimum minimum ini perlu kita kenal pasti terlebih dahulu sebelum kita boleh membuat lakaran. Sekarang cikgu akan tunjukkan bagaimana untuk kita mengenal pasti perkara-perkara ini. Yang pertama adalah dari segi bentuk. Bagaimana untuk kita menentukan bentuk graf bagi fungsi kuadratik ini? Secara amnya, fungsi kuadratik fx sama dengan ax square plus bx plus c ya. So ini adalah bentuk am bagi persamaan kuadratik ax kuasa 2 tambah bx tambah c sama dengan fx. Yang menentukan bentuk adalah nilai a. Berapa nilai A akan menentukan bentuk graf kuadratik? Sekiranya A positif, lebih besar daripada kosong, bentuk graf dia adalah bentuk U. Sekiranya nilai A dia kurang daripada kosong, iaitu negatif, bentuk graf yang kita akan dapat adalah berbentuk N. So itu yang pertama dari segi bentuk. Yang kedua, kita perlu mendapatkan pintasan Y. Di manakah graf itu memotong paksi Y? Cuba perhatikan graf ini. Apa yang kita perhatikan di sini adalah
apabila graf ini memotong paksi Y, yang kita pasti adalah nilai X ketika ini adalah kosong. Maknanya, untuk kita menentukan pintasan Y adalah dengan cara kita mencari nilai fx apabila x sama dengan kosong. So, pintasan Y adalah nilai fx bila x sama dengan kosong. Jadi kalau perhatikan, kalau kita ada fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c, bila kita gantikan x itu sebagai kosong, kita akan dapati bahawa f0 sama dengan c. Maknanya, nilai bagi pintasan y adalah nilai pemala dalam fungsi kuadratik itu. Kemudian yang ketiga, kita perlu mengetahui pintasan x. Jika kita perhatikan di sini, pintasan x berada di sini. Yang kita pasti adalah ketika graf memotong paksi x, nilai fx adalah kosong. Oleh yang demikian, untuk kita mendapatkan pintasan x, fx mesti sama dengan kosong. Fx sama dengan ax tambah bx tambah c. Maknanya, ax kuasa 2 tambah bx tambah c mesti sama dengan kosong. Kalau kita perhatikan di sini, ini adalah persamaan kuadratik. Oleh yang demikian, untuk menentukan apakah dia pintasan x, kita perlu selesaikan persamaan kuadratik ini, ataupun dalam erti kata yang lain, kita mesti mendapatkan punca persamaan kuadratik. Ingat balik bagaimana nak dapatkan punca. Kita boleh gunakan formula, kita boleh gunakan melengkap kuasa 2, ataupun kita boleh gunakan perfaktoran. Dan ingat balik, kita ada sifat punca. Sifat punca, ada punca nyata berbeza, ada punca nyata sama, ada yang tidak ada punca. Jadi yang menentukan ada punca ataupun tidak ada punca adalah diskriminan B kuasa 2 tolak 4A AC. Sebab itu, sekiranya B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong, maknanya dia mempunyai satu nilai sahaja. Bila kita lakukan lakaran graf, nanti dia hanya akan menyentuh pada suatu nilai di paksi X. Sekiranya diskriminan B kuasa 2 tolak 4AC besar daripada kosong, dia mempunyai punca nyata dan berbeza. Maknanya dia ada dua nilai. Dia akan memotong paksi X pada dua tempat. Sekiranya diskriminan B kuasa 2 tolak 4AC kurang daripada kosong, dia tidak mempunyai punca. Dalam lakaran, dia tidak menyentuh paksi X. Sekiranya nilai A adalah negatif, bentuk graf yang kita akan perolehi adalah sebaliknya. Cuma bezanya, dia akan berada di bahagian bawah. Kemudian yang keempat, kita perlu menentukan titik maksimum ataupun minimum. Bagaimana caranya untuk kita mendapatkan titik maksimum ataupun minimum? Kalau kita perhatikan, titik maksimum ataupun minimum dia berada pada paksi simetri. Sekiranya kita mengetahui berapakah nilai X di sini, kita boleh menggantikan nilai X dalam fungsi kuadratik itu untuk kita dapatkan nilai bagi fx yang merupakan nilai minimum ataupun nilai maksimum. Jadi sekiranya kita ada penyelesaian ataupun kita ada punca, kan di sini adalah punca ataupun pintasan X dia, kita gunakan P dengan Q. Kalau kita ada P dengan Q, cara untuk kita dapatkan nilai ini, nilai X di sini adalah
purata bagi P dan Q. Nanti kita akan dapat berapa nilai X itu. Kita boleh gantikan dalam fungsi ini bagi mendapatkan nilai fx itu. Koordinat bagi nilai X yang kita perolehi dan nilai fx yang dah kita dapatkan di sini, ini adalah merupakan titik minimum ataupun titik maksimum. Satu cara lagi, ini adalah merupakan kaedah umum ya. Dalam kes ini kita ada punca. Sekiranya kita tidak ada punca ataupun tidak ada pintasan X, kita boleh gunakan kaedah melengkap kuasa 2. Cuba ingat balik bagaimana untuk kita lakukan melengkap kuasa 2 ketika kita selesaikan persamaan kuadratik. Bentuk umum melengkap kuasa 2. Ya, nanti kita akan dapat fx dalam bentuk A, X tolak P kuasa 2 tambah Q. Ini bentuk melengkap kuasa 2. Dan perhatikan, kalau kita ada dalam bentuk ini ya, paksi simetri dia adalah X sama dengan P. Sebab apa? Bila X sama dengan P, nilai ini akan jadi kosong. So ini adalah nilai bagi fx yang minimum ataupun maksimum ya. Nilai maksimum dia ataupun minimum ya, bergantung kepada bentuk graf dia, adalah akan sama dengan nilai pemalai, nilai Q. Setelah kita mendapat semua maklumat yang berkaitan, kita boleh buat lakaran graf. Jadi dalam lakaran graf, kita akan tunjukkan bentuk pintasan Y, pintasan X, katakan kita ada dua nilai, dan kita kena tunjukkan juga berapa nilai minimum dan maksimum, dan satu lagi adalah bentuk. Sekiranya dia positif ya, kita boleh nampak bentuk dia tu ya, bila kita sambungkan. Ini adalah bentuk graf dia. Sekiranya dia negatif ya, mungkin kita akan dapat sini pintasan Y, sini pintasan X, di sini adalah nilai maksimum. Jadi nanti kita dapatkan bentuk dia, bentuk N ya. Ini bentuk. Sekarang juga tunjukkan contoh mudah. Katakan kita ada fx sama dengan x kuasa 2 tolak 5x tambah 6, dan kita nak lakarkan graf fungsi kuadratik ini. So ingat balik ya, yang pertama kita perlu tahu bentuk dia. Perhatikan nilai A di sini 1, dia adalah positif. So bentuk dia adalah bentuk U. Yang kedua, kita dapatkan maklumat untuk pintasan Y. Pintasan Y dalam kes ini adalah nilai pemalar di sini 6, iaitu nilai fx apabila x kosong. So kita tahu di sini pintasan Y dia adalah Y sama dengan 6 ataupun fx sama dengan 6. Yang ketiga, kita perlu tahu pintasan X. Pintasan X adalah nilai bagi X apabila fx sama dengan kosong, iaitu X kuasa 2 tolak 5x tambah 6 sama dengan kosong. So kita boleh gunakan formula, kita boleh gunakan melengkap kuasa 2, ataupun kita boleh faktorkan. Dalam kes ini X tolak 2, X tolak 3 sama dengan kosong. Jadi X sama dengan 2 atau X sama dengan 3. So pintasan X dia adalah 2 dan 3. Kemudian yang keempat yang kita perlu tahu adalah nilai maksimum ataupun minimum. Dalam kes ini A dia positif, bentuk dia U, maka dia akan ada nilai minimum. Jadi untuk kita dapatkan nilai minimum, kita boleh melengkapkan kuasa 2, ataupun kita boleh cari nilai fx apabila kita tahu nilai tengah antara dua punca. Dalam kes ini cuba perhatikan, kita ada dua punca 2 dan 3. Maknanya paksi simetri dia mesti berada di tengah-tengah. So nilai X dia adalah 2 tambah 3 bagi dengan 2.
22.5. Jadi nilai fx bagi titik minimum dalam kes ini adalah f2.5, iaitu 2.5 kuasa 2 tolak 5 darab 2.5 tambah 6. Selesaikan, kita akan dapat nilai dia adalah 1/4. Itu maknanya titik minimum dia adalah 2.5 0.25. Cara yang kedua adalah dengan cara kita melengkapkan kuasa 2. So, fx sama dengan x kuasa 2 tolak 5x tambah 6. Kita nak lengkapkan kuasa 2, ingat balik, setengah daripada 5 adalah 5/2. So, x tolak 5/2 kuasa 2, tolakkan balik dengan 5/2 kuasa 2. Ini sebenarnya sama dengan x kuasa 2 tolak 5x. So, tambahkan dengan 6. Tinggal kita mudahkan, cikgu cuba mudahkan, jangan ubah yang ini. X tolak 5/2 kuasa 2 tolak dengan 25 per dengan 4 tambah dengan 24 per dengan 4. Ya, ini nilai negatif sebenarnya. X tolak 5/2 kuasa 2 tolak 1/4. So, perhatikan, ini adalah bentuk melengkap kuasa 2 bagi fungsi ini. Dan daripada sini, apa yang kita tahu? Ini adalah nilai minimum. Bila masanya dia nilai minimum? Apabila x sama dengan 5/2. Jadi, titik minimum adalah 5/2 ataupun 2.5, negatif 1/4 ataupun negatif 0.25. Sekarang kita dah ada semua maklumat. Cikgu buat lakaran mudah saja. So, maklumat yang perlu kita masukkan di situ, kita ada pintasan X 2 dan 3. Kita ada pintasan Y 6. Pintasan Y. Dan kita ada titik minimum dia adalah 2.5. Ini fungsi simetri dia 1/4. Bukan di sini 1/4. Perhatikan, kita dah nampak gambaran bentuknya. Ya, bentuk dia sudah tentu bentuk U. Jadi kita sambungkan. So, ini adalah lakaran graf untuk fx sama dengan x kuasa 2 tolak 5x tambah 6. Ini secara ringkas bagaimana untuk kita buat lakaran graf fungsi kuadrat. Cikgu akan tunjukkan kepada anak-anak bagaimana untuk kita selesaikan ketaksamaan kuadratik. Apabila kita diberikan soalan ketaksamaan kuadratik, bila disuruh selesaikan, maknanya soalan menghendaki kita mencari nilai-nilai ataupun culat bagi nilai x. Dia gunakan contoh yang sama ya untuk memudahkan anak-anak faham. Katakan kita diberi x kuasa 2 tolak 5x tambah 6 lebih besar daripada 0. Dia suruh kita selesaikan, maknanya kita perlu mencari julat nilai x. Terdapat dua kaedah, sama ada kita gunakan graf ataupun menggunakan kaedah cuba-cuba. Cikgu akan tunjukkan menggunakan graf ya. Cikgu tu buat perbandingan sekiranya kita nak selesaikan x kuasa 2 tolak 5x tambah 6 lebih besar daripada 0. Satu lagi, sekiranya kita nak dapatkan kalau x kuasa 2 tolak 5x tambah 6 lebih kecil daripada 0. So, perkara pertama yang perlu kita lakukan adalah lakaran graf untuk menentukan pintasan x. So, secara ringkas kita boleh faktorkan. So, daripada sini sebenarnya kita tahu bahawa pintasan x-nya adalah x sama dengan 2 dan 3. Kita boleh buat lakaran bahawa dia mesti memotong
pasti X pada 2 dan 3. Perhatikan A yang positif, kita tahu bentuk dia U. Sekarang kita nak nilai lebih besar daripada kosong. Ini adalah nilai Fx sebenarnya. Maknanya kita nak berapakah nilai X yang akan memberikan nilai Fx yang positif. So, ini adalah nilai Fx yang positif. Nilai bagi X adalah ini atau sini. Maknanya sekiranya kita mempunyai nilai X yang lebih kecil daripada 2 ataupun nilai X yang lebih besar daripada 3, dia akan memberikan nilai ungkapan ini yang positif. Maka julat bagi nilai X adalah X lebih kecil daripada 2 atau X lebih besar daripada 3. Perhatikan dalam kes ini, sama juga kita lakukan. Kita perlu lakarkan graf dan kita ketahui punca dia 2 dan 3. Bentuk graf dia adalah sama dengan pintasan X dia 2 dan 3. Kita nak nilai yang lebih kecil daripada kosong. So, ini adalah Fx dia. Fx yang kurang daripada kosong adalah yang berada di bahagian bawah. So, ini adalah nilai X yang akan memberikan nilai Fx yang negatif. So, julat nilai X dia adalah di antara 2 dan 3. Itu secara ringkas cikgu tunjukkan. Semoga anak-anak dapat mengikuti pelajaran ini dengan baik. Cukup dulu untuk kali ini. Kita jumpa lagi dalam Cikgu Nan kembali lagi untuk melihat topik-topik yang berikutnya. Jangan takut, jalan terus. Assalamualaikum, salam sejahtera.